Wali ni terbang sana, wali ni terbang sini, wali ni boleh duduk dua tempat sini, wali ni boleh berlaku keajaiban itu, keajaiban ini. Yang kita tengok jauh lebih hebat mereka ni, kadang-kadang lebih lagi pada mukjizat para nabi. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hendaklah kita tahu bahawasanya mereka ini adalah generasi yang terbaik di dalam senarai umat Islam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma atau tak boleh percaya kita hanya semak rawi yang selepas daripada sahabah, kita tidak selemak sahabah. Kerana sahabah di sisi ahlu sunnati wal jamaah, was sahabatu kulluhum udulun inda ahli sunnati wal jamaah, sahabat itu kesemuanya adalah adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Cumanya kebelakangan ini orang tahu bahawasanya apabila berhujah dengan sahabat ialah hujah yang terbaik. Dan riwayat-riwayat tentang sahabat ini ada riwayatnya, ada di dalam kitab-kitab hadis dan ada di dalam kitab-kitab syiar, kitab-kitab sirah, ada di dalam Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, ada di dalam Usdul Ghabah, ada dalam kitab-kitab tentang para sahabat dengan sanad-sanadnya. Boleh dinilai kekuatan riwayat-riwayat mereka. Untuk mengelakkan sahabat itu menjadi paksi, maka kebelakangan ni ada golongan kita tengok mereka dah tak cakap tentang sahabat. Mereka sebut tentang wali-wali mereka. Habib itu, Habib ini, wali itu, wali ini, wali minum kopi, wali minum teh. Cerita-cerita keajaiban wali-wali mereka yang dijadikan tajuk dalam ceramah mereka. Keajaiban guru-guru tarikat mereka. Kerana apa? Kalau orang nak bantah pun, wali-wali itu tak ada cerita dia dalam sumber Islam, tak ada dalam buku-buku sirah, tidak ada dalam buku-buku riwayat. Siapa cerita? Dia punya cerita. Wali ini terbang sana, wali ini terbang sini, wali ini boleh duduk dua tempat sini, wali ini boleh berlaku keajaiban itu, keajaiban ini. Yang kita tengok jauh lebih hebat mereka ni, kadang-kadang lebih lagi pada mukjizat para nabi. Ini menjadi bahan dalam ceramah-ceramah mereka. Kalau kita nak petikai, siapa yang tahu? Dia yang tahu cerita tu, dia dengan tok guru dia. Tapi kalau dia cerita sahabat Nabi, kita boleh rujuk pada riwayat. Kemudian kalau kita fikir logik, kalau kita ingin meneladani, mencontohi, meniru, kita tiru Nabi dan kita tiru para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ada sahabat tu buat silap, ada sahabat lain akan betulkan. Pada generasi itu, they were the best generation forever. Mereka generasi yang terbaik. Khairun nas, sebaik-baik manusia selepas Nabi ialah para sahabat Nabi SAW. Tapi cerita ni tak menarik. Bila mereka main ceramah, ini ada wali, satu wali tuan-tuan, wali itu, wali ini ajaib. Ini tabiat. Dan satu lagi saya nak sebut ialah di dalam dunia yang penuh fitnah, antara percubaan besar Barat buat, Barat means that dalam dunia kufar, intelijen mereka berfikir masalah orang Islam inilah masalah kelompok yang terlalu menegaskan soal tauhid. Tauhid, tak boleh syirik, hanya minta pada Allah, jangan minta pada selain Allah. Apabila orang Islam ada pemikiran hanya Allah yang boleh kita minta, orang Islam akan tak dapat terima mana-mana ajaran agama lain yang minta selain daripada Allah.
walaupun mengakui Allah. Kristian percaya Tuhan yang sebenar satu, tetapi dia minta melalui Jesus. Oh Jesus, help me. Jesus, dia minta melalui Jesus. Jadi orang Islam kata syirik. Untuk itu maka kajian mereka mendapati tak boleh cara. Kita kena lawan pok-pok ni. Pok-pok yang kata ada syirik-syirik ni pelampau. Jadi caranya kita kena hidupkan satu kelompok yang kita kena jadikan ramai kelompok yang kata kalau siapa doa pada Allah saja, mereka ni korang sopan. Kita naklah doa melalui wali-wali. Kita kalau nak minta kena panggil wali tu, kena panggil wali ni, kena pergi ke kubur, pergi ke Mekah, di depan Kaabah doa tak apa. Kena patah balik kampung dia, pi Indonesia ke pi mana-mana, pi ke kubur wali minta baru jadi. Sampai pi ke Mekah pun tak doa di Kaabah tak apa. Pi tanya kok ada kubur mana-mana yang boleh depa pi minta. Apa tujuannya? Tujuannya simple, nanti saya akan beritahu. Mereka akan jadikan ini agenda mereka. Siapa yang tak terima doa diminta kat wali di kubur, siapa yang kata kena minta kat Allah saja, ini pok-pok pelampau, ini sesat, ini terkeluar daripada ahli sunnah dalam versi mereka. Jadi mereka nak supaya semua orang, wahai wali sekian, wahai wali sekian, wahai wali sekian, kalau kita kesusahan jangan panggil Allah, panggil Habib sekian, tolong aku bertawasul kau datang. Bila semua orang Islam, ramai orang Islam terima yang ni, barulah orang Islam tak begitu janggal apabila dengar orang panggil, oh Jesus help me, wahai Jesus tolong aku. Kerana Jesus tu Nabi, ni wali saja. Maka itulah yang dibuat sekarang untuk menyatukan agama-agama. Sebab itu di negara-negara yang dimasuki oleh Amerika dan kosa-kosa barat, bahkan yang tak dimasuki pun diberi pembiayaan untuk dielokkan balik kubur-kubur yang menjadi tempat orang-orang Islam untuk pergi minta hajat mereka, dan diberikan justifikasi, oh dia tak apa selagi mana dia kata Tuhan yang sebenar, Tuhan yang satu, dia percaya yang sebenar Tuhan yang satu, dia boleh minta pada siapa pun. Yang penting ialah dia kata Allah yang menunaikan, yang dia minta tu tolong menjadi perantara, dia berlaku dengan izin Allah. Akhirnya tak ada lagi pembeda yang banyak. Kalau handphone ni, saya kata handphone ini yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Syirik tak? Tak boleh kata syirik selagi saya kata dia menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Haji ni dapat menunaikan segala hajat. Orang yang nak beranak minta kat dia, dia boleh bagi. Orang yang nak rezeki minta kat dia bagi. Syirik tak? Tak. Selagi mana dia kata dengan izin Allah. Akhirnya siapa? Akhirnya tak ditakzim lagi Nabi, tidak ditakzim lagi Allah. Semua bila masuk dalam ajaran ni, yang dia nampak besar tok syekh dia. Tak ada apa-apa, kira nak cium tangan, nak minum ayak kaki syekh tu, dan macam itulah. Itulah mereka akhirnya membesarkan individu melupai zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah jadi satu penyakit dalam diri mereka dan pengikut mereka, sehingga keseluruhan puja dan puji mereka kepada guru-guru mereka, bukan lagi kepada zat Tuhan yang maha agung. Kita bukan kata tak hormat guru, kita kata guru dihormati, tapi bukan disucikan. Hanya Nabi SAW yang maksum. Tu pun apabila orang kemari kepada Nabi kata bima sya'allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki, Nabi kata aj'altani lillahi nidda, adakah kau menjadikan aku sekutu Allah? Qul bima sya'allah wahdah, katakanlah apa yang Allah sahaja kehendaki. Nah, ini saya nak jelaskan, kena berhati-hati dalam perkara-perkara yang seperti ini. Ini ada agenda besar. Hatta di Timur Tengah sekarang nak disatukan agama. Masjid, gereja, semua kuil dibuat setempat.
Tak mau lagi beza-beza, tak mau lagi kata ini salah, ini salah. Saya pun hadir banyak conference international pun tak mau lagi timbul. Semua agama ni panggil Tuhan yang sama. Semuanya akhirnya masuk syurga. Dia tafsir cara dia, kita tafsir cara kita. Tapi kalau kita duk pegang geng-geng yang duk kata jangan syirik ni, geng ni tak boleh. Geng ni pelampau. Geng ni keluar pada ahli sunnah. Hak betul ahli sunnahnya, hak pergi panggil di kubur tu. Supaya kalau boleh panggil wahai wali tolong saya, bolehlah juga panggil oh Jesus help me.